Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zawrati alfa marah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah malam ini kita sambung sedikit apa yang telah diperkatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Dan kita sampai muka surat 83 yang menakjubkan Allah menciptakan 7 lapis langit. Dan ulama mengatakan bahawa 7 lapis langit itu daripada asap. Walaupun daripada asap, tapi masing-masing lapisan tidak sama, tidak serupa. Dari langit itulah Allah menciptakan, di langit sana adanya awan dan turunnya air hujan. Maka dengan turunnya air hujan tadi tumbuhlah pelbagai-bagai tumbuhan dan juga pelbagai-bagai buah-buahan. Yang mana buah-buahan itu berbeza dari segi warna, rasa dan seumpamanya. Air hujan yang sama tetapi mengeluarkan buah yang berbeza. Air hujan yang sama tetapi mengeluarkan rasa yang berbeza. Ada yang manis, ada yang masam. Ada yang manis, pelbagai jenis manis. Buah durian tidak sama dengan manisnya buah rambutan, buah nangka dan seumpamanya. Tapi dengan air hujan yang sama saja. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah Ta'ala menurunkan daripada langit air hujan. Maka daripada air hujanlah ditumbuhkan tanaman-tanaman. Maka tanaman tumbuh itu, tanaman tumbuh dapat rezeki kepada kita. Maka kita lihatlah siapakah yang menurunkan air hujan. Yang menurunkan air hujan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka memberi rezeki kepada kita. Maka setiap hari kita memberi rezeki. Allah memberi rezeki kepada kita dan Allah memerintahkan kita ibadat kepadanya. Jangan mendahaka kepadanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun menciptakan anak-anak Adam dengan pelbagai peringkat. Maka ada yang berwarna putih kulitnya, hitam, merah, putih kemerahan dan seumpamanya. Dan Allah menjadikan manusia berbagai sifat. Ada dalam keadaan gembira, ada dalam keadaan sedih, dan ada juga yang beriman, ada juga yang kufur. Waliyasubillah. Dan ada yang berilmu, ada yang tidak ada ilmu. Maka semuanya satu sahaja. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan wa nisaa. Maka Allah Taala menjadikan daripada Adam dan Hawa itu, maka lahirlah Adam daripada Adam dan Hawa itu pelbagai manusia yang terdiri daripada lelaki perempuan, lalulah ada yang berbangsa-bangsa. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban. Dan kami jadikan kamu daripada lelaki dan perempuan, kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa. Kenapa? Liyata'arafu minha, supaya mereka itu berkenal-kenalan di antara satu sama lain. Baiklah, ada lelaki, ada perempuan, ada pelbagai bangsa, ada orang Arab, ada bukan Arab. Tetapi yang paling utama adalah inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling bertakwa di sisi Allah, itulah yang paling utama. Tak kiralah dia bahasa Arab ke, dia bahasa Melayu ke, dia daripada bangsa berbagai-bagai bangsa, tapi yang paling mulia inna akramakum indallah atqakum. Hatta dia hamba dan seumpamanya. Tetapi kalau dia bertakwa, dia paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa satu ketika Sayyidina Bilal Ibn Rabah melaungkan azan. Ketika melaungkan azan, ada sahabat mensenda-sendakan Sayyidina Bilal. Sebab Sayyidina Bilal itu siapa? Dia daripada Habsyi, berkulit hitam. Kemudian dia ini bekas hamba. Maka ada sahabat yang mempersenda-sendakan. Lalu Nabi marah. La fadla baina arabiyyin wala a'jamiyyin. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit orang Arab dengan bukan Arab. Wala ahmara wala aswada wala abyada. Tidak ada kelebihan orang kulit putih, kulit hitam, kulit putih kemerahan. Tidak ada kelebihan.
Nabi membaca ayat inna akramakum indallah atqakum, orang yang paling mulia di sisi kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Begitu juga Allah Ta'ala jadi mereka berbangsa-bangsa, berpuak-puak dan mempunyai keturunan seumpamanya. Maka tak dapat dinafikan orang yang mempunyai keturunan ahli baik ini bagus, ada kelebihan di sisi Allah. Tapi Rasulullah SAW telah berkata pada Siti Fatimah, ya Fatimah, janganlah engkau ini datang kepadaku dengan keturunan kamu, tapi datanglah kepadaku dengan amal soleh kamu. Ini Rasulullah SAW memberitahu tentang kemuliaan manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah, bahkan dalam hadis yang lain, lau sarakat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha, kalaulah Fatimah binti Muhammad itu mencuri, aku akan potong tangan dia. Maka Rasulullah memberitahu kepada kita siapa paling mulia. Yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Lihat, dia tak kata yang paling mulia itu berilmu. Dia tak kata yang paling mulia itu orang bangsa Arab. Tidak. Dia tak kata orang yang mulia itu adalah orang yang mempunyai harta, orang yang mempunyai pengaruh. Tidak. Tetapi yang paling mulia adalah inna akramakum indallah atqakum, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Maka macam mana nak datangkan takwa? Maka Imam Al-Ghazali di antaranya mendatangkan jalan tafakur. Bila kita mendatangkan jalan tafakur, kita melihat semuanya milik Allah. Kita ni terlalu kecil kalau dibandingkan dengan langit dan bumi. Maka kita telah melihat ada alam ini, pada alam ini ada bintang, Allah menciptakan binatang dengan pelbagai jenis binatang, Allah Ta'ala menciptakan buah-buahan. Lalu dia suruh kita fikir, buah-buahan yang kamu makan ini siapa yang menciptakan? Allah. Maka yang kamu makan rezeki Allah. Bumi yang luas ini kamu berjalan, siapa miliknya? Allah. Maka kita pun duduklah di lautan, di depan mata kita lautan. Kita tengok lautan terbentang luas. Namun itu kecil bagi Allah. Maka kita tengok Allah besarnya lautan ini, maka besar lagi Allah yang maha besar. Sehingga bila kita duduk di satu tempat yang kita tengok lautan itu luas, kita duduk keseorangan di tepi pantai, rasa kegerunan kita. Tengok laut pun dah gerun. Bahkan kita duduk di bawah kaki bukit dan kita tengok bukit yang besar di hadapan mata kita, ataupun kita duduk di bawah kaki gunung, kita tengok gunung depan mata kita, Allah besarnya gunung, rasa gerun kepada kita, rasa jadi gerun. Jadi itu, maka inilah supaya kamu fikir, kalaulah gunung yang sebesar ini pun kamu sudah gerun, kalaulah lautan yang seluas ini pun kamu sudah rasa gerun, kamu lihatlah Allah Ta'ala maha besar. Kita tak nak kata lebih besar, kita nak sebut maha besar. Lebih-lebih ni ada perbandingan, Allah tidak ada perbandingan. Maka demikianlah Allah menciptakan segala-galanya. Maka kita tak ada apa-apa, kecil saja kita, taatlah pada Allah, datangkan rasa gerun kepada Allah. Maka benarlah orang yang sentiasa duduk seorang diri lalu berfikirkan tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah, maka rasa gerun dia pada Allah. Dan segerun kepada Allah inilah salah satu jalan mendatangkan takwa. Kerana Al-Imam Al-Ghazali menyebut takwa itu terpecah kepada tiga. Yang pertama, al-khasyatu wal haibatu ilallah, yakni merasa gerun dan merasa takut kepada Allah Ta'ala. Bagaimana nak datangkan gerun? Antaranya Imam Al-Ghazali mendatangkan jalan tafakur. Tafakur. Jangan kita tengok keindahan, kita ambil gambar, kita tidak, tetapi merasakan inilah kebesaran Allah. Tengok gunung depan mata pun rasa kecil saja kita, gerun kita tengok macam mana gunung ini. Maka Allah maha besar lebih lagi, tidak ada bandingan baginya. Maka demikianlah. Maka takwa itu ada tiga, kata Imam Ghazali. Yang pertama, al-khasyatu wal haibatu ilallah, merasa gerun dan merasa takut kepada Allah. Yang kedua, imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah, yakni melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, ketika mana keseorangan, ketika mana terang-terangan. Jangan ketika keseorangan kita tinggalkan perintah Allah, ketika mana depan orang kita semangat buat amal ibadat, maka tidak ada lagi sifat takwa kalau demikian itu. Dan yang ketiga, Imam Ghazali menyebut tanzihul qulub, yakni penyucian hati. Orang yang bertakwa itu orang yang bersihkan hati, menyucikan hatinya dengan jalan yang pertama, al-khasyatu wal haibatu ila Allah, merasa gerun dan takut pada Allah. Jalannya adalah bertafakur.
Bertafakur kepada Allah, moga datang gerun dan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, kamu laksanakan perintah Allah dan kamu meninggalkan larangan Allah. Itu jalannya ilmu dan taubat. Kalau tidak ada ilmu, kita tak boleh laksanakan perintah Allah. Jalannya ilmu dan taubat. Dan yang ketiga, tanzihul qulub, penyucian hati. Jalannya dua, zikir dan bersahabat dengan orang soleh. Jalan ini akan membawa takwa kepada Allah. Lalu dikatakan bahawa maka Allah ciptakan Nabi Adam. Daripada Nabi Adam Allah ciptakan manusia. Ada yang berilmu, ada yang tidak berilmu, ada yang rajin, ada yang malas, ada yang kaya, ada yang miskin. Demikianlah ciptaan Allah Ta'ala yang maha adil. Allah Ta'ala itu maha adil di atas segala yang berlaku tadi. Maka maha suci Allah menyempurnakan setiap ciptaannya. Itu baru kita tengok Allah mencipta langit dan bumi. Kita hanya tengok buah-buahan Allah mencipta buah-buahan. Macam mana dengan air yang dicuah ke atas tanah, jadi tumbuh buah-buah? Tak terfikir kita macam mana? Manusia mana boleh buat hanya mencuahkan air di atas tanah menumbuhkan tanaman? Baik, cuba kita fikir. Daripada situ kita dapat lihat apa? Datangnya satu orang di hadapan Nabi SAW. Ya Muhammad, ini orang tidak beriman. Adab kita dengan Rasulullah tidak boleh kata ya Muhammad, tapi saya ambil cerita. Orang datang jumpa. Kata guru saya, kalau sebut Rasulullah jangan tinggal Sayyidina. Ini adab kita dengan Rasulullah. Tapi kalau saya cerita ya Muhammad, itu orang Badui kata kepada Rasulullah. Ya Muhammad, betul ke manusia ni bila mati boleh bangkit semula? Rasulullah kata betul. Betul ke manusia ni boleh naik ke langit? Betul. Betul ke manusia yang boleh mati, bila mati boleh bangkit? Betul. Nabi kata ya benar. Baiklah. Dia pun ambil satu tulang yang sudah reput. Maka dia pun genggam tulang tadi sampai tulang tadi patah lalu hancur. Lalu jatuhlah. Jadi tulang tadi hancur dalam tangan dia. Dicuahkan debu tulang tadi di hadapan Rasulullah. Ya Muhammad, jadikan dia tulang kembali. Ni orang jadikan dia. Rasulullah tidaklah maknanya orang yang sudah ingkar ini kalau beritahu pun dia tidak akan terima. Rasulullah mengatakan kami orang yang beriman dengan Allah. Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Berkuasa di atas segala sesuatu. Tetapi diberitahu oleh sahabat, ya Rasulullah, adakah kita ini mati dan dibangkitkan? Kalau sudah mati, Rasulullah bertanya pada sahabat ini, tidakkah kamu lihat bumi yang sudah mati? Tiba-tiba satu ketika waktu yang lain tumbuh tanaman balik pada bumi yang mati itu. Maka Allah mencurahkan air hujan, daripada air hujan tumpah pada bumi yang mati, bumi tadi hidup. Walaupun tanah tadi kering kontang dah, sampai merekah tanah, mati dah, tak ada boleh buat tanaman dah. Allah turun air hujan saja, hidup balik. Sebab tu dikatakan waja'alna minal ma'i hayyun, kami jadikan daripada air itu boleh hidup. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Lalu Allah mengatakan bahawa kami menciptakan kamu sebagaimana kamu datang. Maka Allah boleh menghidupkan kita ini yang sudah hancur ni, Allah boleh hidupkan kita. Apa dalilnya? Dalilnya begini. Sebelum kita ada, kita tiada. Sebelum kita ada, kita tiada. Kita tiada langsung. Tiba-tiba Allah jadikan. Dijadikan kamu wa khalaqal minal ma'i basyara. Daripada air tadi jadilah manusia. Makna khuliqa mimma indafik. Daripada air yang terpancar lalu jadilah manusia. Daripada kita tidak ada langsung, Allah Ta'ala boleh ciptakan. Apatah lagi Allah Ta'ala simpan dalam tanah sekejap, lebih-lebih lagi lah mudah Allah Ta'ala nak bangkitkan. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa di atas segala-galanya. Kita orang yang beriman yakin kepada Allah. Yakin tu macam mana? Yakin tu kata Imam Ghazali, cuba kamu renung tentang kekuasaan Allah, kehebatan Allah, biar kamu merasa gerun kepada Allah. Maka sifat gerun ini, sifat takwa inilah yang membawa orang itu selamat di sisi Allah.
Sebab itu kita hendaklah mencapai sifat takwa. Semua orang yang belajar itu rugi. Kecuali siapa? Kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal itu rugi. Kecuali siapa? Kecuali orang yang ikhlas. Semua orang yang ikhlas belum lagi selamat. Kecuali siapa? Kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Maka Imam Ghazali mendatangkan satu metodologi, satu kaedah untuk kamu merasa gerun kepada Allah. Kamu lihatlah ciptaan Allah. Sebab kita belajar ilmu tak rasa gerun. Hanya sekadar dengar saja. Baik, kita tengok Allah Subhanahu wa taala. Selain kita membahaskan mengenai kejadian manusia, buah-buahan, tanaman, binatang-binatang, Allah berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Luasnya Allah taala mencipta kursi Allah meliputi langit dan bumi. Mengatakan bahawa kursi Allah Ta'ala itu, apa dia kursi? Wallahu alam. Jangan anggap kursi macam ni. Apa dia kursi? Ada mengatakan kursi itulah ilmu Allah ataupun kekuasaan Allah. Wallahu alam, disebut perkataan kursi. Maka kursi Allah Ta'ala itu meliputi langit dan bumi. Saya nak tanya, adakah di hadapan mata kita yang kita tengok sesuatu yang lebih besar daripada langit dan bumi? Cuba bagi tahu. Hak depan mata kita tengok. Ada tak yang lebih besar pada langit dan bumi? Yang lebih besar pada langit dan bumi di hadapan mata kita yang kita pernah tengok, ada tak? Tidak ada. Ada pun kita tengok bulan, bintang, planet, itu dalam lingkungan langit. Lebih besar daripada langit, lebih besar daripada bumi. Apa dia? Kursi Allah Ta'ala. Itu tak masuk lagi arasy Allah lagi tu. Itu kursi Allah Ta'ala. Maka ada yang mengatakan bahawa kursi Allah Ta'ala itu adalah simbolik saja daripada ilmu Allah. Daripada ilmu Allah. Ada pun yang berpendapat kursi itu apa? Kursi Allah. Kursi Allah itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah Ta'ala. Ada riwayat mengatakan bahawa kursi itu apa? Kursi itu meliputi segala apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Jadi lihat, cukup dengan kerajaan Allah Ta'ala itu maha besar di atas segala-galanya. Maka diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahawa kursi Allah Ta'ala itu mutiara yang berkilauan. Panjang kursinya tidak diketahui oleh Allah. Tidak diketahui, hanya Allah saja yang mengetahui. Maka tidak diketahui kecuali Allah. Maka di dalam khabar disebutkan bahawa 7 lapis langit dan bumi dengan kursi hanyalah seperti lingkaran di gurun pasir. Maknanya kalau letakkan bahawa langit bumi itu, langit bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seolah-olah kita letak satu benda yang di tengah padang pasir. Satu lingkaran di tengah padang pasir. Kira-kira kita letak satu lingkaran tu besar ni lah contohnya. Diletakkan di tengah padang pasir. Itulah 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Yang gurun Sahara itu, itulah gambaran kursi. Itu pun tak sebenar begitu, sekadar kiasan saja. Yang sebenar, wallahu alam, tidak ada bandingan. Terlalu besar kerajaan Allah Ta'ala ini. Maka dikatakan bahawa sedangkan Ibnu Majah meriwayatkan bahawa langit itu berada di dalam rongga al-kursi, sementara kursi berada di antara 2 arasy Allah Ta'ala. Dan luas arasy Allah Ta'ala besar mana pula? Arasy Allah lagi tak tahu dia. Terlalu besar. Maka baik kita tengok. Ikrimah berkata, matahari itu sudah besar sebenarnya. Merupakan satu bahagian daripada 70 bahagian cahaya kursi Allah. Itu baru satu bahagian daripada 70. Cuba kita tengok cahaya matahari. Cahaya matahari jarak dengan bumi ni jauh, selalu jauh. Itu baru satu bahagian daripada 70 cahaya kursi Allah. Sedangkan arasy Allah Ta'ala merupakan satu bahagian daripada 70 bahagian sutur, yakni hijab. Maka juga diriwayatkan bahawa cahaya hijab itu terbentang sepanjang perjalanan 500 tahun. 500 tahun bukan perjalanan dunia. Kalau 500 tahun perjalanan dunia, boleh jadi 5 generasi orang yang panjang umur. Orang panjang umur 100 tahun, 5 generasi, bolehlah kita kata. Itu 500 tahun. Tetapi dalam Al-Quran mengatakan, Al-fasanatim mimma ta'udun.
Apa-apa perkiraan maknanya yang melibatkan melampaui langit dan bumi itu, melampaui alam yang kita lihat, alam mulki ini, dia kiraannya alfasanati mimma ta'udun, 1000 tahun baru satu hari. 1000 tahun dunia baru satu hari. 1000 tahun. Okey, baru satu hari. Dah lama mana? 500 tahun. 500 tahun itu perjalanan tu. Maknanya luas itu. Kalau tidak begitu nescaya pemikul aras terbakar daripada cahayanya. Maka aras Allah Ta'ala adalah fizik bercahaya dan tinggi di atas kursi. Baik. Lalu dikatakan bahawa itu baru bandingan cahaya. Jauh dia itu. Tak boleh duduk rapat dah. Kalau duduk rapat lagilah. Maknanya tidak dapat digambarkan. Hal itu berbeza dengan penjelasan oleh Al-Imam Hasan Basri. Ada yang mengatakan bahawa kursi itu daripada yakut merah. Wallahu alam. Ada ulama ataupun Al-Imam Hasan Basri kata kursi itu daripada permata merah. Panjang dia mana? Wallahu alam. Ada yang mengatakan bahawa ia dari mutiara hijau. Mutiara. Ada ulama kata kursi Allah daripada mutiara. Ada mengatakan daripada yakut permata yang berwarna merah. Dan ada yang mengatakan bahawa dia mutiara putih. Ada yang mengatakan ia daripada cahaya. Wallahu alam. Hanya nak beritahu apa-apa yang Allah Ta'ala cipta itu dengan penuh keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu indah dan sukakan kepada keindahan. Yang utama kita berpeganglah pada pada kepastian hakikatnya yang disebut oleh para astronomi cakrawala. Ke-9 cakrawala tertinggi, induk cakrawala dan cakrawala atlas, dan iaitu tidak berbintang kerana bintang-bintang. Allah, ini banyak cakrawala wallahu a'lam. Kita pun tak erti benda gini. Tapi nak khabarnya itulah maknanya yang berbentuk kepada kajian-kajian tentang cahaya, nak bagi tahu sebenarnya tidak dapat diketahui tentang kursi Allah, arasy Allah itu terlalu besar. Baik, kita tengok terus kepada firman Allah. Wa in tawallau faqu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian jika mereka berpaling engkau, maka katakanlah wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, dan kepadanya lah aku berserah diri. Dialah yang mempunyai arasy yang maha besar, arasy yang besar. Nak beritahu apa-apa yang Rasulullah beritahu, ada orang-orang zamannya, iaitu orang-orang Mekah tidak mau terima. Tidak mau terima. Tak nak cakap lagi belah-belah atas langit. Nabi ajak sahaja, beritahu patung berhala tak beri manfaat, dia tak mau terima. Dia tidak mau terima. Nabi kata fa'in tawallau faqul hasbiyallah. Cukuplah kalau kamu tidak mau terima, aku ada Allah Ta'ala. Aku sudah ada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala ini aku serah pada Dia. Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy Allah Ta'ala. Rasulullah sudah nyatakan kepada orang-orang musyrikin Mekah, aku punya Allah yang memiliki arasy Allah Ta'ala yang maha besar. Maka ini dipahami oleh sahabat-sahabat ketika mana peristiwa Isra Mi'raj. Nabi pergi ke Masjid Al-Aqsa, malam tu pergi, pagi esok ada. Sedangkan orang kalau naik unta boleh bahasa berbulan-bulan, maknanya nak sampai ke sana. Tapi Rasulullah kata malam tadi aku ada dekat Masjid Al-Aqsa. Abu Jahal kata, hey Muhammad, malam tadi kat Masjid Al-Aqsa, pagi ni ada sini. Ya. Kalau kita biar betul. Mana betul? Ya, Rasulullah kata, aku ada di sini. Rasulullah tak cakap lagi atas langit. Tidak cakap, cukup di situ. Orang sudah tidak boleh terima. Abu Jahal tak terima. Ini Muhammad ni dah mengaruk, kata Abu Jahal. Abu Jahal ni macam-macam kata pada Rasulullah. Tapi bila Abu Jahal tanya, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku nak tanya pada kamu. Kamu percaya ke Muhammad pergi ke Masjid Al-Aqsa? Malam tadi, pagi ni ada di sini. Malam tadi ada di Masjid Al-Aqsa, pagi ni ada di sini. Mau percaya ke? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Jahal, jangankan Muhammad kata dia ada di Masjid Al-Aqsa, kalau dia naik ke langit pun aku percaya.
Maknanya ini Sayyidina Abu Bakar. Sebab Rasulullah sudah baca. Apa dia? Wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Tuhan yang memiliki arsy Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Allah Maha Besar. Kita tak ada apa. Jadi saya nak buat bandingan. Semut yang ada di Terengganu, semut. Kita pun bagi tahu isteri kita nak pergi kuliah di Kuala Lumpur. Dia pun dia ambil kuih sikit buat bekal makan dalam kereta. Dia pun bagi kuih. Dalam kuih tu tak sedar ada semut seekor. Tidak ada. Sampai dekat Kuala Lumpur bukan nak makan ada semut. Semut daripada mana? Semut daripada Terengganu. Semut tu agak-agak boleh jalan bagi Terengganu. Mana boleh? Sebab semut tu kecil. Semut tu kecil. Jadi bukan semut tu berjalan sampai ke Kuala Lumpur. Diperjalankan. Maka Allah yang Maha Besar itu kecil bagi Allah Ta'ala. Maka ini tentang kekuasaan Allah ini. Ada sahabat ragu-ragu. Betul ke Muhammad ni? Betul ke? Sehingga Sayyidina Abu Bakar ada orang yang yakin. Ini tentang ketauhidan kepada Allah. Kita kena yakin segalanya kekuasaan Allah Ta'ala. Maka arsy Allah Ta'ala disifatkan dengan keagungan. Kerana ia merupakan makhluk yang paling agung. Apa dia? Arsy Allah Ta'ala. Ini makhluk yang paling agung. Sementara Rasulullah SAW mewujudkan tawakal itu sebagaimana yang diperintahkan. Berserah diri pada Allah. Kerana Allah memiliki kerajaan yang menguasai arsy, menguasai segala-galanya. Maka serah. Ada pun orang ini, itu semua hamba Allah yang kecil saja di sisi Allah. Maka kerana itu di dalam kitab Taurat dan lain-lain baginda menamakan mutawakkil. Baginda dinamakan mutawakkil ataupun orang yang bertawakal. Dalam kitab-kitab Taurat dikatakan Nabi ini mutawakkil. Apa makna mutawakkil? Orang yang berserah diri kepada Allah. Sebab itu sahabat datang, ya Rasulullah, orang-orang Mekah menyeksa sahabat-sahabat. Kenapa engkau tidak berdoa supaya Allah Ta'ala binasakan mereka sekaligus? Senang, mana senang Nabi nak berdakwah. Tapi Nabi serah kepada Allah. Wahai sahabatku, tidakkah kamu mendengar ayat apa hasibatum an tadkhulul jannah? Mereka itu menyangka bahawa mereka itu ahli syurga, sedangkan mereka itu diuji oleh Allah Ta'ala. Bukan senang nak masuk syurga. Maka demikianlah. Boleh Rasulullah doa pada Allah biar habis hancur, senang dakwah Nabi. Nabi serah, mutawakkil, orang yang menyerah diri pada Allah. Apa saja Allah nak buat. Sebab tu ketika Nabi di Taif, Nabi dilempar batu. Dilempar batu sampai berdarah. Apa Rasulullah kata? Allahumma ashku dha'fa quwwati wa qillati hillati wa hawani 'ala nas. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni mengadu padamu atas kelemahan aku. Sedikit kelemahan, sedikit kekuasaan aku untuk berdakwah pada mereka sampai mereka memandang hina kepada aku. Fa illam takun ghadabi alayya fala ubali. Ya Allah, kalau engkau tidak marah ke aku tak pedulilah apa orang nak buat ke aku. Anta rabbul mustad'afin. Engkaulah Tuhan kepada hamba-hambamu yang lemah. Inilah dia baginda Rasulullah menyerah diri kepada Allah. Maka dikatakan bahawa tawakallah cabang daripada tauhid dan makrifat, dan baginda adalah penghulu para penganut tauhid dan juga pemimpin yang bijaksana. Dan tawakal tidak menafikan pengambilan antara sebagaimana yang kadang-kadang dipahami. Apabila tawakal kena usaha. Lalu Nabi berperang juga. Walaupun baginda berdoa dalam perang Badar, Allahumma intahli hazil isabah la tu'bad. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau engkau hancurkan kumpulan yang sedikit ini, nescaya engkau tidak disembah. Maka Nabi juga berperang. Kemudian berperang dalam perang Uhud, patah gigi Nabi, siapa luka Nabi, siapa pensan Rasulullah. Rasulullah boleh minta pada Allah, malah nak perang, peracur belaka dia, boleh. Tapi tidak, Rasulullah ikut jalan, serah diri kepada Allah Ta'ala. Maknanya Rasulullah tahu Allah Ta'ala maha berkuasa. Allah nak lawan kerajaan apa ni, Quraisy itu nak lawan dengan Allah. Memang Allah maha besar, tak dapat banding. Tapi dia demikianlah. Rasulullah ini bertawakal kepada Allah. Seorang orang Arab Badui bertanya kepada baginda, apakah saya harus mengikat unta ataupun saya membiarkannya
Cukup saya bertawakal. Rasulullah menjawab, ikatlah dulu. Akilha summa tawakal, ikat dulu baru berserah. Maka dikatakan bahawa baik kita sudah faham Allah Ta'ala maha berkuasa. Allah memiliki, Allah boleh memberi rezeki kepada kita tanpa kita usaha, boleh. Boleh beri rezeki tanpa kita usaha. Namun Allah mahu kita berusaha juga. Bila kita berusaha, kita serah diri pada Allah. Apa maksud serah diri pada Allah? Maksudnya begini. Kita bekerja mencari rezeki. Bila kita bekerja mencari rezeki, lalu hari ini Allah memberi rezeki kepada kita. Dapat rezeki banyak. Ada Allah beri pintu rezeki yang terbesar pada dia. Ada Allah sempitkan rezekinya dengan sebab-sebab tertentu. Ada orang yang bekerja lebih kurang saja, kedai dia maju. Ada orang macam-macam strategi, kedai dia tak maju-maju. Dah macam mana? Maknanya Allah menentukan segala-galanya. Allah menentukan segala-galanya, lalulah Allah suruh begini. Kamu bekerja, saya contohkan orang berniaga. Bila dia berniaga, ni contoh saja, dia berniaga, maka dia pun buat strategi perniagaan dia. Dia pun buat macam ni, macam ni, macam ni. Dia pun jalankan strategi tadi. Lalu pasaran dia jadi besar, dia jadi kaya raya. Bila jadi kaya raya, tidak boleh dalam fikiran dia, maknanya secara batin hati dia berpegang di atas kebijaksanaan dia. Tidak. Hakikat sebenarnya Allah, mu tak ada benda pun. Walaupun zahirnya begitu. Kenapa? Kerana semua itu di dalam kuasa Allah. Maka Allah lah yang berkuasa di atas segala-galanya. Tak ada benda pun. Maka dikatakan bahawa Rasulullah bersabda, kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar, nescaya dilimpahkan rezeki kepadamu sebagaimana dia melimpahkan rezeki kepada burung yang pergi pada waktu pagi dalam keadaan lapar, kembali dalam waktu petang dalam keadaan kenyang. Maka siapa yang memberi rezeki kita? Allah. Adakah orang mana yang memberi rezeki? Tidak ada. Yang memberi rezeki kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu katanya, kalau kamu betul-betul serah diri pada Allah, maka serah diri macam mana? Macam seekor burung. Dia keluar rumah, lapar perut, akhirnya balik kenyang. Padahal burung tu benda apa ada? Sikit tak ada. Tak ada apa pun. Macam mana burung Allah Ta'ala beri makan? Ya Allah Tuhanku, itulah, demikianlah kuasa Allah Ta'ala. Maka kadang-kadang kita lupa kuasa Allah. Kita makan makanan rezeki Allah, kita tak sedar Allah beri rezeki pada kita. Kita berjalan di bumi Allah, kita tak sedar kita berjalan itu milik Allah Ta'ala belaka. Kita tidak menyedarinya. Maka manusia mula lupa. Sedangkan dia tidak ada miliki. Semua air hujan milik Allah, tanah milik Allah, semuanya milik Allah Ta'ala. Yang jadi sifat manusia itu, bila dia dapat sesuatu, dia telah lupa kepada Allah. Sebab tu Imam Ghazali suruh kita fikir semuanya kekuasaan Allah. Fikir dulu. Fikir langit yang menurunkan air hujan di langit. Turun fikir di sana ada matahari. Matahari ini menumbuhkan tanaman-tanaman. Di sana ada laut. Laut itu adanya ikan-ikan yang memberi rezeki kepada kita. Kemudian maknanya fikir lagi mengenai adanya oksigen. Oksigen memberi kehidupan pada kita. Semua milik Allah. Maka bila kita sahaja bekerja, beribadat kepada Allah, dapat rezeki, kita kena ingat rezeki Allah Ta'ala. Lalu berlaku di zaman Nabi SAW, hari Jumaat. Apa yang berlaku? Nabi baca khutbah hari Jumaat. Nabi membaca khutbah hari Jumaat. Dalam surah Jumaat, Nabi baca khutbah. Kebetulan masa itu bumi Madinah makanan kurang. Bumi Madinah makanan kurang. Gandum tak ada, tak apa ada. Jadi bila gandum tak berapa ada ni, jadi makanan kena catu. Dapat sikit, makan sikit-sikit gitu saja. Begitulah. Dan tidak ada benda apa ni, barang makanan-makanan daripada luar datang. Jadi oleh kerana itu, orang-orang Madinah dia terpaksa catu makanan sekadar-sekadar ada saja. Tak boleh bermewah. Dan masing-masing maknanya kadang-kadang banyak keluarga-keluarga yang berada di kota Madinah dalam keadaan lapar. Lalu Allah Ta'ala menguji mereka.
dalam masjid sembahyang Jumaat, dalam masjid sembahyang Jumaat dengar khutbah Nabi. Tidak ada khutbah yang boleh menghidupkan hati manusia sebagaimana Rasulullah, tidak ada. Khutbah Rasulullah ini, kalau orang itu lemah dengar khutbah jadi semangat. Orang penakut dengar khutbah terus nak pergi jihad. Orang yang kedekut dengar khutbah Nabi terus infak. Tetapi ketika mana Nabi membaca khutbah, sahabat boleh keluar daripada masjid. Ini berlaku zaman Rasulullah. Maknanya sahabat boleh keluar daripada masjid. Kenapa disebut dalam surah Jumaat? Cuba rujuk dalam surah Jumaat. Disebut, dia kata, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika mana diperlihatkan kepada mereka perniagaan dan juga hiburan, maka mereka pergi mendapatkannya, meninggalkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan sedang membaca khutbah. Keluar ni sahabat, kenapa dia keluar? Baik, bila dengar datang rombongan, orang ketuk gong, ada hiburan lahwan, itu rombongan perniagaan. Di dalam rombongan itu diketahui bahawa gandum banyak datang daripada luar. Maka ketika itu dia fikir, kalau aku tak pergi ambil, lapar keluarga aku. Maka sahabat pun keluar, pergi ambil gandum. Tengah ambil keluar, yang sahabat tu tengok ni keluar, dia mikir, kalau aku tak keluar, dok pedang kat aku. Dok pedang kat aku. Baik, aku keluar dulu. Pergi keluar juga dia. Maka keluar dia daripada masjid. Seorang demi seorang, Rasulullah dok baca khutbah. Ini sahabat Nabi berlaku. Keluar, dok baca khutbah. Rasulullah mengatakan, tinggal beberapa sahabat yang tertentu saja. Rasulullah mengatakan, kalau semua sahabat ini keluar, Allah Ta'ala akan hantar api, campur habis, mati habis. Maknanya akhirnya Allah Ta'ala sebut apa? Allah menyebut, Nabi membaca ayat, wallahu khairur razikin. Mu jangan bimbang rezeki, Allah yang sebaik-baik memberi rezeki. Kembali balik pada Allah. Maknanya, kalau tak ada bahagian kamu, tak apa, Allah memberi rezeki. Akhirnya dia sebut, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Mereka meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri itu, baca khutbah, wallahu khairur razikin. Allah Ta'ala lah yang sebaik-baik beri rezeki. Jangan takut lagi rezeki sampai mu tinggal Allah. Sebab tu kalau orang faham tentang kekuasaan Allah, tengok langit, bumi, waktu hari hujan, makan rezeki Allah tiap hari, Allah Ta'ala panggil, hayya ala salah, hayya ala falah, duduk sejik patutnya. Sebab apa? Sebab ini semua milik dia, tak ada kuasa milik kita. Orang datang jumpa Hasan Al-Basri, boleh tak saya nak saya tambah ibadat, saya nak buat maksiat, boleh tak? Boleh. Apa tak boleh? Tapi ada syarat dia. Syarat dia apa? Yang pertama, mu jangan duduk bumi Allah. Boleh syarat dia. Kalau mu boleh cari lain pada bumi Allah, duduk situ buat maksiat sesedap-sedapmu. Termenung dia. Ataupun tak apalah, kalau mu nak duduk bumi Allah, nak buat maksiat, boleh. Tapi yang kedua, mu jangan makan rezeki Allah, mu cari rezeki sendiri yang tidak ada kaitan dengan Allah, baru boleh buat maksiat. Dia pun termenung. Nampak mana dah boleh tu. Tak boleh dia tu. Maka demikianlah menyuruh kepada kita kembali kepada Allah. Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Maka di antara diceritakan daripada Ibrahim bin Adham dan juga Syakir Al-Balqi bertemu di Mekah. Ibrahim bin Adham bertanya kepada Syakir Al-Balqi, bagaimana ceritanya sampai kamu dalam keadaan begini? Lalu katanya, Syakir Al-Balqi dia kata, saya pernah berjalan di gurun pasir, lalu di suatu tempat yang sunyi, saya melihat seekor burung yang kedua sayapnya patah. Tengok burung, kedua sayapnya patah. Saya memerhati dari burung itu mendapat rezeki. Walaupun sayap dia patah, tapi burung tu ada rezeki. Walaupun sayap dia patah. Lalu saya duduk di atas kasut, tiba-tiba datang seekor burung lain, menghampirinya dengan membawa seekor belalang di mulutnya. Mana saya tengok ada satu burung patah sayap, tak boleh nak berjalan.
Mari fikir, dah patah sayap nak cari rezeki macam mana? Terfikir dia macam mana dapat rezeki? Burung yang sudah patah sayap, tiba-tiba datang seekor burung, dekat mulut dia ada ulat bagi makanan pada yang patah sayap tadi. Patah sayap. Maka saya berkata dalam hati bahawa zat Allah Ta'ala mentakdirkan burung ini dan burung yang lain pula adalah zat yang maha kuasa untuk mengurniakan rezeki kepada saya di mana saja saya berada. Maka dia tengok daripada burung tadi dia dapat pengajaran. Allah takdirkan burung ini patah sayap dan Allah takdirkan burung lain buat beri makan pada dia. Beri makan kepada dia. Maka di sini saya pun mari fikir, Allah Ta'ala memberi rezeki di mana saja kita berada, bagaimana keadaan pun. Lalu saya pun meninggalkan mata pencarian dan menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Ini Syakib Balki. Dan kalau gitu boleh tak kita meninggalkan pekerjaan kita? Tidak boleh, kita tak samanya dia. Di dalam kitab Minhajul Abidin, ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia menceritakan ada seorang wali Allah. Ini wali Allah. Dia kata, saya nak pergi musafir, saya tidak mahu bawa sebarang duit, sebarang makanan, dan saya tambah orang suap saya. Saya nak Allah beri makan, saya tidak mahu bawa. Dan saya tidak mahu jalan di perjalanan yang ada orang. Nanti kalau saya lalu dekat jalan tu ada orang, nanti orang tengok saya lapar, orang beri makan, maka saya beri jalan lain. Lah maknanya, sebab saya yakin Allah beri rezeki pada saya. Kalau tu yakin sungguh tu, pergi Kuala Lumpur bawa duit, habis pula. Akhir kali macam mana? Dia pun pergi jalan lain, tiba-tiba orang sesak jalan, tengok dia pun tengok ada orang, dia olah-olah pensang, orang suap dia, dapat juga makanan. Tengok rezeki Allah. Jadi demikianlah, masing-masing ada rezeki, nak rezeki lagi, kita sambung minggu hadapan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.